أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini. Allah menggerakkan jiwa kita, Allah mengizinkan kita untuk sampai di Persatuan Al-Islah, yang mana sama-sama insya-Allah kita akan berkongsi beberapa perkara, beberapa sunnah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sekitar datangnya Ramadan pada tahun ini. Jadi tuan-tuan dan puan, menyambut Ramadan itu saban tahun alhamdulillah kita sambut. Selagi hayat di kandung badan, alhamdulillah pada tahun-tahun yang lepas kita telah menyambut Ramadan. Jadi yang sebenarnya tidak ada beza antara Ramadan tahun ini dan Ramadan-Ramadan yang lepas. Itulah dia satu bulan yang penuh dengan keberkatan. Itulah dia satu bulan yang Allah janjikan dengan pelbagai ganjaran yang berlipat ganda untuk kita. Cuma yang bezanya adalah pada diri kita sendiri. Sama ada Ramadan tahun ini menguntungkan kita ataupun Ramadan tahun ini tidak memberi apa-apa keuntungan bagi diri kita. Samalah juga pada Ramadan yang lepas. Apakah kita dapat melipat gandakan amal soleh kita, atau kita hanya kita kata biasa, sebagaimana biasa, masih berada di takuk lama, tidak ada apa-apa perubahan. Jadi itulah yang mana pada pagi ini perkara-perkara yang ingin saya kongsi bersama tuan-tuan perempuan. Jadi pertamanya, dengan kehadiran Ramadan insya-Allah dalam 2-3 hari ini, kalau kita perhatikan satu perkara yang dilakukan oleh Rasulullah ketika hampirnya Ramadan, ketika menjelangnya Ramadan, iaitulah Rasulullah memotivasikan para sahabat tentang kelebihan-kelebihan Ramadan. Maknanya kita promote kepada ahli keluarga, sahabat handai, rakan taulan. Kita promote tentang kelebihan Ramadan, ganjaran Ramadan. Kita memanaskan diri kita untuk menghadapi Ramadan. Ini sebagaimana kalau kita perhatikan satu sunnah yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan daripada seorang sahabat, Salman, disebutkan hadis ini dalam riwayat Ibnu Khuzaimah. Rasulullah menyebut, ya ayyuhan nas qad azallakum syahrun mubarakun azim. Ni khutbah ini, pengajaran ini, nasihat ini Rasulullah sampaikan pada hari akhir bulan Syakban. Mana tak masuk Ramadan lagi, tapi hari akhir bulan Syakban itu Rasulullah nak bagi semangat kepada para sahabat. Rasulullah nak bagi para sahabat nampak apa beza Ramadan dengan bulan-bulan Hijriah yang lainnya. Jadi Rasulullah sebut, wahai sekalian manusia, kamu akan dinaungi dengan satu bulan yang agung, satu bulan yang penuh berkat. Yang ni satu perkara yang kita nak kena nampak ni. Tahu, kita tahu dah. Nampak, belum tentu kita nampak. Dalam 12 bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya, dalam 12 bulan Hijriah ini ada satu bulan yang penuh dengan keagungan, penuh dengan rahmat, iaitulah Ramadan, yang insya-Allah akan kita sambut dalam 2-3 hari ini insya-Allah. Satu bulan yang agung, satu bulan yang penuh berkat,
Dan pada bulan ini juga Rasulullah sebut syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, yang mana pada bulan Ramadan ini terkandung satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Makna kalau kita congok lebih kurang 83 tahun lah pimai-pimai. Makna dengan satu malam kita beribadat, yang mana pada malam itu jika ditakdirkan malam Lailatul Qadar, amalan yang kita buat pada hari itu kita kata adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ganjaran lipat gandanya yang Allah sediakan untuk kita. Kemudian Rasulullah sebutkan lagi, syahrun ja'alahu Allahu siyamahu faridatan wa qiyamahu tatawuan. Satu bulan, yakni di bulan Ramadan itu, di mana Allah jadikan berpuasa pada siang harinya adalah satu kefarduan, perkara yang wajib. Wajib untuk kita puasa di siang hari. Dan menghidupkan malam Ramadan itu adalah satu amalan yang sunat, dianjurkan. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwahu. Sesiapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu amal kebajikan di bulan Ramadan ini, kita mendekatkan diri pada Allah dengan satu amalan kebajikan. Kita baca Quran, kita sedekah, kita solat sunat, pahala dia, ganjaran dia kan kaman adda faridatan fi ma siwahu, seumpama seorang yang melakukan satu amalan fardu di bulan yang lainnya. Antara amalan fardu dan amalan yang sunat, amalan fardu itulah amalan yang paling disukai Allah. Manakala amalan yang sunat ini kita kata untuk nak solek-solek, untuk nak tampung-tampung kekurangan-kekurangan pada amalan fardu kita. Di bulan Ramadan, jika kita melakukan satu amalan yang sunat, amalan untuk mendekatkan diri pada Allah yang bukan wajib, dia seumpama kita melakukan satu ibadat fardu di bulan yang lainnya. Tu kalau kita nak tengok beza dia, amalan sunat di bulan fardu yang kita buat dengan ganjaran yang kita dapat. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwahu. Dan sesiapa yang melakukan satu amalan fardu di bulan Ramadan, seumpama dia mengerjakan 70 amalan fardu di bulan yang lainnya. Pada bulan Ramadan kita salat fardu zuhur, kita salat fardu asar. Satu amalan fardu yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini bersamaan dengan 70 amalan fardu pada bulan yang lainnya. Wa huwa syahrus sabr was sabru thawabuhul jannah. Dan Ramadan ini adalah bulan kesabaran, dan sabar itu ganjarannya syurga. Mana di bulan Ramadan kita belajar untuk menguasai diri kita. Kita belajar untuk kuasai nafsu kita. Kita belajar untuk tahan amarah kita. Kalau orang buat pebodoh kita, orang penayar kita, orang zalim kita, orang mengata kita, kita tak balas. Kita tak pukul balik. Kita tahan diri dengan kesabaran. Wa syahrul muwasat, dan Ramadan ini juga bulan untuk kita saling tolong menolong antara satu sama lain. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fihi, dan Ramadan itu juga bulan yang Allah tambahkan rezeki kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita perhati dalam hadis ni, Rasulullah sebutkan di akhir bulan Sya'ban bagaimana ganjaran-ganjaran yang hebat yang akan menanti kita di bulan Ramadan. Yang ni yang mana Rasulullah nak perangat para sahabat. Rasulullah nak bagi semangat para sahabat untuk rebut ganjaran-ganjaran yang ada di bulan Ramadan ini. Dan Rasulullah sambung lagi, man fattara fihi sa'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa 'idqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqus min ajrihi syai'. Sesiapa yang memberi makan orang yang berpuasa, baginya 3 ganjaran yang hebat. Pertama,
maghfiratan lidzunubi, keampunan ke atas dosa-dosa dia. Kita bagi makan orang yang berbuka puasa, diampunkan dosa-dosa kita, dibebaskan kita daripada api neraka, dan kita mendapat ganjaran mereka yang berpuasa, mereka yang kita bagi makan tu, kita mendapat ganjaran mereka yang berpuasa tanpa dikurangkan sikit pun pahala mereka. Jadi bila Rasulullah cerita macam ni tentang ganjaran orang yang bagi makan kepada orang mereka yang berpuasa, para sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, laisa kulluna yajid ma yufattiru shaim." Wahai Rasulullah, bukan semua di kalangan kami yang mampu memberi makan orang yang berpuasa. Mana bukan semua sahabat yang kaya nak boleh jamu ayam, kambing, lembu apa semua tu, unta. Bukan semua sahabat yang mampu nak jamu hak hebat-hebat. Maka Rasulullah sebut, yu'tillahu hadha thawab man fattara sha'iman ala tamratin aw ala syurbati ma aw madhaqati laban. Allah memberikan ganjaran yang kita sebut tadi itu bagi makan orang yang berbuka puasa. Allah bagi keampunan pada dosa-dosa kita, Allah bebaskan kita daripada api neraka. Kita dapat pahala orang yang berpuasa itu tanpa dikurangkan sikit pun pahala mereka. Jadi Allah memberikan ganjaran-ganjaran yang demikian walaupun seseorang itu memberi makan satu biji kurma, walaupun seseorang itu memberi minum seteguk air, sekali teguk, walaupun orang itu memberi minum seteguk susu. Jadi bukan kita kata bagi makan orang yang berbuka puasa kena hidang bihun satu talam, kena hidang nasi dengan lauk ayam, kena hidang hak yang banyak-banyak, yang kos dia tu tinggi-tinggi. Cuma dengan sebiji kurma. Kita beli kurma hak yang RM10 sekotak tu, dia ada 20-30 biji, 30 orang ambil kurma kita sebiji. Kalau ni puasa contohnya dia dapat pahala 70, A dapat 70, B dapat 60 pahala puasa dia, C dapat 50, kawan ni dapat sekian, kawan ni dapat sekian. Selain daripada diampunkan dosa kita, selain daripada dibebaskan diri kita daripada api neraka, pahala sipulan. Sesiapa yang makan daripada sumbangan kita itu, pahala puasa mereka, kita pun dapat sama pahala itu, tanpa dikurangkan sikit pun pahala daripada mereka. Pahala kita puasa, kita dapat. Pahala mereka puasa, kita pun dapat sama, tanpa dikurangkan sikit pun pahala mereka. Cumalah dengan modal dia sebiji kurma, cumalah dengan modal ayam manis, ayam masak, air ketui, air cube, kita dapat ganjaran-ganjaran yang demikian. Ini bukanlah perkara baru bagi diri kita, kita semua sedia maklum. Cuma dari sudut pengamalan, dari sudut praktikal dia, jarang-jarang kita buat. Kita duk teringat nak bagi makan orang buka puasa ni, nak tunggu ada duit lebih, ada 100, ada 150, padan lah nak bagi makan. Kalau yang jenis kecil-kecil dekat RM10, dekat sebiji, 2 biji kurma tu, kita pandang sepi, pandang macam lekeh, tak ada apa. Lepas tu tak buat langsung. Ini yang kita katakan tuan-tuan perempuan, yang sebenarnya di bulan Ramadan ini bulan untuk kita saling tolong-menolong antara satu sama lain, bulan untuk kita saling memberi kepada sahabat handai, rakan taulan dan sebagainya. Bukan mesti banyak, tapi kalau sikit pun, itu pun telah kita mendapat ganjaran yang berlipat ganda. Jadi yang mana kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah nak memotivasi para sahabat, bukan yang kaya saja boleh dapat untung yang berlipat ganda. Yang tak kaya pun, kalau dia ada sebiji kurma, dia kerat separuh, makan sebiji, aku makan sebiji. Hak tu lah yang dia mampu. Itu pun kita kata dia mendapat ganjaran yang berlipat ganda.
Jadi di sini yang mana kalau kita perhatikan bagaimana Allah menyediakan ganjaran-ganjaran yang hebat, dan bagaimana Rasulullah pula promote, Rasulullah war-war, Rasulullah cerita dekat semua sahabat supaya boleh pakat-pakat rebut, pakat-pakat ready, sedia untuk kita nak rebut ganjaran-ganjaran yang ada di bulan Ramadan. Kemudiannya Rasulullah sebutkan lagi tentang kelebihan Ramadan ini, wa huwa syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan ini di awalnya adalah rahmat, di tengah-tengahnya adalah keampunan Allah, di akhirnya adalah pembebasan daripada neraka. Man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu a'taqahu minan nar. Sesiapa yang meringankan beban pembantu dia, orang gaji dia, hamba dia, pekerja dia di bulan Ramadan ini, meringankan beban isteri dia, Rasulullah sebut Allah mengampunkan dosa-dosa dia dan dibebaskan dia juga daripada api neraka. Kalau kita perhatikan ganjaran-ganjaran yang Allah sebut di sini ni, semua ni untuk nak menyelamatkan kita daripada api neraka. Diampunkan dosa-dosa kita, dibebaskan kita daripada neraka, semua tu untuk keselamatan kita yang kita kata final result punya ni, keputusan yang terakhir. Bila bebas daripada api neraka, alhamdulillah selamatlah. Tak ada duduk dalam api dah. Kita boleh dapat, kita kata ganjaran syurga, diampunkan dosa-dosa kita. Jadi ini perkara yang kita sangat-sangat berhajat. Kemudian yang Rasulullah sebut lagi, di bulan Ramadan ada 4 perkara yang kita kena banyakkan amalan dia. 2 perkara yang Allah sangat-sangat suka, dan 2 perkara lagi perkara yang kita sangat-sangat berhajat. 2 perkara yang Allah sangat-sangat suka, iaitulah syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunah. Kita kena banyakkan mengucap la ilaha illallah. Kita kata perbaru tauhid kita, perkuatkan tauhid kita, ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan juga istighfar, minta keampunan Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, Allahumma inni zalamtu nafsi. Apapun lafaz-lafaz istighfar yang kita dapat daripada Rasulullah ataupun para sahabat, kita boleh amal. Jadi banyakkan mengucap la ilaha illallah, banyakkan beristighfar. Ini 2 perkara yang Allah sangat-sangat suka. Dan inilah 2 perkara yang kita kata kita kena perbanyak buat di bulan Ramadan. Dan 2 perkara yang sangat-sangat kita berhajat kepada dia, yang Rasulullah sebut kena rajin buat juga yang ni, tas'alunallahal jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Banyakkan minta kepada Allah syurga, banyakkan berlindung dengan Allah daripada neraka. 4 perkara ni yang kita kena banyak-banyak buat di bulan Ramadan. Ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, istighfar banyak-banyak kali. Kemudiannya minta pada Allah syurga, pohon perlindungan Allah daripada neraka. Kemudian Rasulullah cerita lagi, wa man saqa sa'iman saqahu Allah min haudi la yazma'u hatta yadkhulal jannah. Sesiapa yang memberi minum orang yang berpuasa, Allah akan memberi dia minum daripada telaga aku, yang mana dia tak akan rasa dahaga-dahaga dah, sehinggalah dia masuk ke dalam syurga. Jadi kalau siapa yang kita kata duk sedia air minuman, duk buat air minuman, duk bagi air minuman kepada orang yang berbuka puasa ini, di akhirat esok dia boleh minum air dari telaga Rasulullah, yang mana bila seseorang itu minum dari air telaga Rasulullah, dia tak rasa dahaga-dahaga dah, sampailah dia masuk dalam syurga. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi tuan-tuan puan-puan, sebagaimana yang kita sebut tadi, ganjaran-ganjaran yang Rasulullah sebutkan ini bukanlah satu perkara baru bagi kita. Cuma apa yang ingin saya tekankan pada tuan-tuan puan-puan, kita tahu dan kita beriman dia adalah 2 perkara yang berbeza. Tahu mengaji di sekolah cikgu habang, mengaji di masjid ustaz habang, mengaji di islah ustaz habang.
kita tahu. Tapi kita buat ke kita tak buat? Dia perkara yang berbeza. Mata kita boleh baca, telinga kita boleh dengar, telinga kita boleh dengar, mulut kita boleh menuturkan, yang tu satu bab. Tapi untuk dia nak sampai ke mata hati kita, untuk kita nak praktik dengan tangan kaki kita, itu berkaitan dengan keimanan. Sama lah kalau kita tanya apa ganjaran solat jemaah. Semua orang boleh sebut ganda 27 kali. Tapi bukan semua yang berusaha merebut masa, berusaha setting time untuk mai kita solat berjemaah zuhur, maghrib, isya, subuh dan sebagainya. Ini yang kita katakan keimanan. Perkara yang mata jiwa kita tak nampak dengan jelas. Bukan kita tolak hadis Nabi dan kita tidak menafikan kebenaran hadis itu. Tapi untuk jiwa kita tu buat perkara yang Rasulullah sebut ini, dia adalah berbeza. Dia berkaitan dengan kekuatan iman kita. Jadi inilah yang mana kalau untuk sama-sama kita bermuhasabah diri, antara musibah-musibah yang kita tak nampak hak ni lah. Kereta kita rosak, yang ni musibah. Pasal apa? Duit nak kena keluar. Handphone kita hilang, yang ni musibah. Tak ada handphone duk save nombor telefon tang ni nak kena beli hak baru. Nak kena pergi cari kawan-kawan, tulis balik, isi balik nombor telefon dalam tu. Kita sakit, kita tak sihat, yang ni musibah. Kita kata tak boleh nak buat kerja, tak boleh hak ni, payah semua. Tapi antara musibah juga bila mana mata jiwa kita tak nampak kebenaran yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang selalu saya sebut, lazim saya ulang-ulang di masjid, di kelas pengajian saya. Kalaulah hari itu ni waktu Perdana Menteri sumbang BRIM kepada kita, siapa yang tak isi borang dia tak dapat 500. Siapa yang isi borang dia boleh dapat 500. Ibu tunggal ke, balu ke, yang bujang ke, semua kita kata isi pasal dia nampak keuntungan yang dia nak dapat tu. Kalau tak isi tak dapat lah. Ni saat ni insya-Allah nak boleh BRIM hak 1000 pula. Kalau kata nak kena isi borang baru, tak isi kita kata tak dapat lah. Isi borang BRIM ni kita kata kalau lewat, lepas dia punya due date pun, lepas dia punya waktu pun, kita akan pergi juga dekat LHDN ke, mana-mana pejabat kerajaan ke. Ni hari tu saya terlupa ni, hari tu saya sakit, hari tu ni saya duduk pitang lain, tak tahu pun maklumat ni. Boleh lagi nak isi. Kita akan kecek juga nak bagi, boleh buh nama kita tu sebab kita nampak ganjaran RM1000 nak masuk dekat kita. Tapi sama tak macam yang berlaku dalam urusan agama kita. Allah tawarkan sekian ganjaran bila kita buat sekian amalan. Tapi kita lihat dengan pandangan yang sepi. Macam tak ada apa pun, biasa aja. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, ganjaran-ganjaran di bulan Ramadan. Baca hadis-hadis tentang malam Lailatul Qadar. Tapi 10 malam yang akhir tu kalut cat rumah, kalut buat kuih raya, kalut hak ni. Jaga dah sampai pukul 2-3 pagi. Sengkang mata jaga sampai sahur tu. Pasal duk kalut nak buat persiapan raya. Bimbang kot, rumah orang lain comel, takkan rumah kita tak comel. Tapi kita tak rasa rugi bila separuh malam, sepertiga malam itu kita tak rebut. Nak buat solat malam ke, ataupun nak baca Quran ke, ataupun kita nak berdoa pada Allah ke. Sedangkan kita tahu pada separuh malam, sepertiga malam, Allah turun kat langit dunia. Siapa yang minta ampun, Allah bagi keampunan. Siapa yang memohon, Allah perkenankan permohonan dia. Kita duk baca dah hadis tu. Tapi kita tak rasa rugi bila kita tak ambil peluang tu. Peluang yang mana Allah turun kat langit dunia. Mintalah nak minta apa. Pohonlah keampunan. Semua tu Allah bagi. Tapi kita buat biasa, buat tak arti, buat lagu tak ada harga. Berbeza kalau mailah yang berhormat ke, yang amat berhormat ke kat tempat kita.
Boleh kita kecek, boleh kita minta, boleh kita nak sebut-sebut apa, nak ambil peruntukan ke dan sebagainya. Waktu tu yang kita kipas tak sangka. Inilah yang kita katakan beza pengetahuan dan juga keimanan. Keimanan itu dia akan apa? Membentuk, dia akan bagi diri tu, tangan, kaki, jentera-jentera tubuh badan kita untuk rebut ganjaran-ganjaran Ramadan. Tapi kalau keimanan itu kita kata dia serupa bateri toslek yang kena ketuk-ketuk sikit. Ketuk sikit dia menyala. Lepas tu dia loop balik dah. Kalau keimanan itu kita kata dia seumpama bateri yang dah nak kong, bateri yang dah nak mati, start hidup, start kelam, start terang sikit. Jadi makna dia itu masuk dalam musibah. Yang ni perkara yang sama-sama kita kena duk peringat diri kita. Sebab tu kita kata disebutkan oleh ulama, sebelum kedatangan Ramadan itu kita kena duk promote, kita kena duk war-war, kita kena rajin mendengar kuliah-kuliah agama supaya apa? Supaya ganjaran-ganjaran yang disebut di bulan Ramadan ini kita boleh nampak dengan mata jiwa kita. Walaupun betul selalu duk dengar dah, tapi dia tak masuk lagi. Jadi bagi kerap-kerap dengar kawan ni kata, supaya mudah-mudahan dengan itu yang kurang jelas dia boleh jadi semakin jelas. Ganjaran-ganjaran Ramadan, dan akhirnya sama-sama kita dapat merebut ganjaran-ganjaran yang disediakan dalam bulan ini. Kemudiannya yang tu kita kata bagaimana Rasulullah memotivasi para sahabat, menggalakkan para sahabat, membakar semangat para sahabat untuk nak rebut ganjaran Ramadan. Bila sampai malam Ramadan, malam pertama Ramadan, dia masuk hari baru ni dalam Islam adalah dengan waktu maghrib. Waktu maghrib tu kira masuklah hari baru dalam Islam. Jadi kita kata bermulanya satu Ramadan itu pada malam Ramadan tu. Tu yang kita kata bila TV umum, esok kita puasa, malam ni kita tarawih dah. Pasal dah masuk dah malam Ramadan. Jadi bila malam Ramadan itu kita kena niat puasa. Ni kena bagi jelas lah. Kalau puasa sunat, tak apa, pagi-pagi ni tak makan apa lagi, kita boleh dah niat puasa. Pukul 10 ni kita niat puasa, tak apa, pasal kita tak makan apa lagi, itu puasa sunat. Tapi kalau puasa di bulan Ramadan itu kena kita niat dari malam harinya, kata kita nak puasa. Kerana apa? Dalam sepotong hadis Rasulullah sebut, man lam yujmi'i siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Sesiapa yang tak menetapkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Makna dia kita kata dari malam hari itu sampailah sebelum fajar, kalau dia tak set, dia tak tetap kata dia nak puasa esok, maka tidak ada puasa bagi dia. Hadis diriwayatkan oleh 5 ulama hadis kecuali Imam Tirmizi. Cuma dari sudut perbahasan dia, Imam Nasa'i mengatakan hadis ni dia terhenti dekat kata-kata sahabat, bukan kata-kata Rasulullah. Manakala segolongan ulama yang lain, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, mereka menyatakan hadis ini marfu' sampai kepada Rasulullah. Jadi walaupun begitu, kita kata walaupun hadis ini ada perbahasan di kalangan ulama, cuma kita nak sebutkan tentang niat puasa ini, dia bukanlah payah. Dia bukanlah nak kena duk mengapai nawaitu sauma ghadin an ada'in fardhan lillahi ta'ala. Yang demikian itu kita kata tidak ada ajarannya daripada Rasulullah. Dan itu pun bukan nama niat, itu nama lafaz, tutur kata. Yang nama niat ni kerja dia di hati. Kalau kita keluar kat mulut tu bukan nama niat, tu nama kata. Jadi niat itu kerjanya di hati. Niat ni dia tak ada susunan lafaz-lafaz yang tertentu, ayat-ayat yang tertentu. Niat ni adalah lintasan hati. Maksud kita nak buat apa? Esok kita nak puasa. Kita kata sebutan dalam hati kita tu, set dalam hati, esok nak puasa. Jadi itu kita kata dah nama niat dah. Tak perlu nak habang puasa ni puasa Ramadan ke puasa sunat. Pasal Ramadan dia tak ada puasa sunat, dia memang puasa wajib tu dah, puasa Ramadan dah. Dan yang sebenarnya berkata Said Sabiq,
pengarang kitab Fiqh Sunnah, yang sebenar bila kita mangkit pukul 5.30, 5.45 bangun sahur tu pun dikira niat kita nak puasa lah. Pasal kalau tak puasa nak mangkit pukul 5.40 tu. Baik kita makan pukul 7, pukul 8 apa semua. Daripada duk lena, duk syok, lena-lena nak mangkit makan sahur pula. Nak mangkit makan nasi. Bukanlah nak rasa lalu terang mana sangat pun. Jadi dengan bangun sahur itu sendiri yang sebenarnya dia adalah niat kita untuk nak puasa. Sebab kita tak makan saja-saja. Kita makan sebab Rasulullah suruh kita bersahur. Bila Rasulullah suruh bersahur, sahur tu pasal apa? Sebab esok kita nak puasa. Jadi dengan bersahur itu sendiri yang sebenarnya dah ada dah kita kata dalam jiwa kita itu ketetapan esok kita nak puasa. Jadi bukanlah payah nak kena mangkit makan sahur sama dengan duk makan nasi. Kita sebagai ibu bapa ni niat lagi makan sahur, niat lagi puasa. Jadi tak payah duk peringat anak sama dengan duk makan nasi, niat lagi. Sebab memang dah ada, memang yang tu dah kita kata sebagai satu perbuatan yang menunjukkan esok kita akan berpuasa. Jadi itu yang kita katakan tentang niat untuk nak puasa. Dia bukan dilafazkan, tempat dia di hati, dan dia tak ada susunan kata-kata yang tertentu. Tak perlu kita nak sebut dalam hati sahaja aku berpuasa esok hari di bulan Ramadan, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kita tak payah contoh dekat diri kita sendiri. Ikhlas tak ikhlas, kita boleh sebut ikhlas, tapi Allah yang tentu ikhlas. Kita puasa, mak puasa pi, bukan nak puasa pun. Ikhlas tu, ikhlas hak sebut kat mulut dia tak jadi apa. Allah menilai keikhlasan dengan betul ke tak betul kita puasa pada hari itu. Kita buat tak buat larangan-larangan Allah. Kita buat macam mana? Jadi yang tu kita kata tentang niat, dia bukan ada benda yang sagi kalau tertinggal ayat tak sah puasa kita ada. Dia cuma tetap dalam hati esok nak puasa, habis macam tu. Kemudiannya bersahur sebagaimana kita sebut tadi, ini adalah satu sunnah daripada Rasulullah. Dan sebagaimana dalam pelajaran yang lepas saya kira saya sentuh, didiklah anak-anak kita dengan bersahur. Kita boleh bersahur yang ibu bapa ni, tapi anak-anak kadang-kadang kita biar macam tu saja. Bila kita tak gerak, kita tak paksa anak-anak itu untuk bersahur, maka longgang dah didikan di situ. Sedangkan bersahur ini Rasulullah kata berkat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan bila bersahur ini, sahur ni bukan pukul 2-3 pagi. Sahur ni dekat-dekat dengan subuh. Yang tu waktu yang dianjurkan untuk kita bersahur. Dalam sepotong hadis, Nabi kata, la tazalu ummati bi khairin ma akharu as-suhur wa ajalu al-fitr. Rasulullah bersabda, senantiasa umat aku akan berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Jadi waktu sahur dia kena lewat-lewat, bagi dekat-dekat dengan waktu subuh. Dan bila nak berbuka, kena bersegera berbuka. Bersegera tu maknanya bila masuk maghrib, buka teruslah, jangan duk tangguh-tangguh. Dan satu sunnah yang kita peroleh daripada Rasulullah ini, bila kata bersahur, sahur ni waktu makan dia sampailah kita kata azan subuh. Dia kalau setengah orang segolongan umat Islam itu faham, dia ada macam 10 minit berhenti makan waktu imsak. Yang itu kita kata tidak ada ajaran dia daripada Rasulullah. Kita nak berhenti 10 minit daripada waktu subuh tu, kita tak ni, tak boleh makan dah. Kita menghalang orang makan sebelum masuk waktu subuh dengan kita mengatakan yang ni masa break, masa untuk kita berhenti 10 minit sebelum subuh. Itu tidak ada ajaran dia daripada Rasulullah. Malah daripada ayat Al-Quran, daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, apanya disebutkan, makan dan minumlah sampai kita kata jelas benang hitam dan benang putih. Makan dan minumlah sampai masuk waktu subuh. Yang tu maksud ya, kita kata daripada firman Allah Al-Baqarah ayat 187 dan daripada hadis Bukhari Muslim. Jadi bila kita sahur tu, tengah kita duk makan, tak dengan azan subuh yang menandakan masuknya waktu subuh. Tengah duk minum,
dengar azan subuh, boleh kita menghabiskan sisa makanan yang di pinggan, boleh kita habiskan sisa minuman yang ada di gelas. Takat tu lah, jangan duk kita tambah pula nasi dan sebagainya. Sebab dalam sepotong hadis Rasulullah sebut, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina ala yadihi fala yad'ahu hatta yaqdi hajatahu minhu." Nabi kata, bila seseorang kamu dengar azan, sedang di tangannya ada gelas yang ada ayam, maka jangan dia letak gelas itu, cawan tu, sehinggalah dia selesai menunaikan hajat dia. Maksudnya sehingga selesai habis minuman kita lah. Duk minum dah ayam tu, dengar azan. Jadi bila azan tu memang kita kata masuk dah subuh, tak boleh makan, tak boleh minum. Tapi di sini ada kita kata sunnah daripada Rasulullah. Kalau ada lah lagi di pinggan nasi kita tu sisa makanan, perhabis. Kalau ada lah di gelas kita tu sisa minuman, perhabis. Itu adalah bersandarkan hadis-hadis yang sahih dan hasan daripada Rasulullah. Bukan satu saja hadis yang ada dalam bab ni, tapi ada banyak cerita-cerita yang sahih dan hasan yang menunjukkan bahawa boleh kita menghabiskan sisa makanan di pinggan dan sisa air di gelas kita itu walaupun azan berkumandang. Kemudiannya, yang tu kita kata tentang bersahur dan berbuka, sebagaimana saya sebut tadi, kita kena segerakan. Masuk waktu je, segera kita buka puasa, jangan tangguh-tangguh. Perkara yang lebih utama setiap hari untuk sama-sama kita jaga di bulan Ramadan ini, kita kena ingat puasa bukan sekadar tak makan, tak minum ataupun menahan nafsu syahwat. Tapi yang lebih penting juga, yang kita kata sama penting untuk kita jaga, mulut kena beringat. Jangan duk berkata perkataan yang dusta. Jangan kita mengumpat, mengeji, memfitnah. Akhlak kita kena jaga. Jangan diikutkan nafsu amarah, jangan diikutkan rasa lapang dahaga. Dia bila lapang, dia kerja nak berangin. Bila dia rasa penat, kerja tu tak boleh nak makan, tak boleh nak minum, dia berasa nak berangin. Jangan kita ikut. Pasal itu Rasulullah kata Ramadan itu bulan kesabaran, dan sabar itu syurga. Kalau orang mengata kita, orang fitnah kita, orang kacau kita, jangan kita balas balik. Jangan kita duk ikut amarah dalam hati tu. Dia ni rasa tak lama dah. Dia ni perasan duk sabar-sabar, duk naik kepala, nak kena bagi juga sedah kat dia ni. Jangan kita ikut nafsu diri itu. Kena bersabar. Ganjarannya adalah syurga. Jangan kita rosakkan pahala puasa kita itu kerana kebodohan-kebodohan manusia yang lainnya. Dia tak cerdik, biar pergi kat dia, tapi kita jangan tumpang tak cerdik sama dengan dia. Kita tumpang tak cerdik itu bila kita balas baliklah dekat dia. Sebab Rasulullah sebut dalam sepotong hadis, Allah berfirman, kullu amal ibnu Adam lahu illa siyam. Semua amalan anak Adam Allah sebut untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberi ganjaran padanya. Wasiyamu junnah, dan puasa itu perisai. Allah sebut puasa ini dia perisai, pendinding. Fa idza kana yaum shaumi ahadikum fala yarfath wala yaskhab wala yajhal. Fa in syatamahu ahad aw qatalahu falyaqul inni shaim. Dalam hadis ini disebutkan puasa itu perisai. Perisai ni makna dia, perisai ni makna dia nak mendinding diri kita, nak defend diri kita. Apabila pada hari seseorang kamu berpuasa, maka janganlah dia mengatakan, janganlah dia berbuat perbuatan-perbuatan yang keji. Janganlah dia bertempik-tempik, berteriak. Janganlah dia melakukan perkara-perkara yang bodoh. Kalau seseorang itu maki dia ataupun pukul dia, maka katakanlah aku berpuasa. Yang ni Rasulullah ajak kita untuk tahan amarah kita. Yang ni Rasulullah ajak kita untuk kuasai nafsu kita. Jangan balas balik kebodohan ataupun kejahilan, kezaliman orang yang berbuat kepada kita. Ingat, kita tak makan di siang hari di bulan Ramadan, tak makan bukan sebab yang ni lah peluang aku nak jadi kurus.
Tak makan bukan sebab kawan aku lain puasa, takkan aku tak puasa. Kita tak makan bukan sebab hak demikian, bukan sebab tak ada duit. Tapi kita tak makan di siang hari sebab Allah tak bagi kita makan. Kita tak minum sebab Allah tak bagi kita minum. Inilah yang kita kata keikhlasan bila kita berpuasa. Tak makan sebab Allah tak bagi makan, so kita tahan diri kita. Tak minum sebab Allah tak bagi kita minum, jadi kita tahan diri kita. Dan kita menahan mulut kita daripada mengatakan perkara yang dusta, perkara yang keji sebab Allah tak bagi kita kata perkara-perkara yang bodoh, perkara-perkara yang keji di bulan Ramadan ni. Allah suruh kita jaga akhlak kita. Kalau tidak, lapar dan dahaga kita itu tidak ada maknanya di sisi Allah. Sebagaimana dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Abu Daud, Rasulullah menyebut, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bih wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Nabi kata, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan yang dusta dan bodoh, maka Allah tidak pedulikan lapar dan dahaga mereka. Ini makna rugi sajalah. Kalau kita puasa, kita lapar lagu mana pun kita tak makan, kita dahaga macam mana pun kita tak minum air, kita tahan juga. Tapi tang mulut tak boleh tahan. Nak kena kata juga, nak kena buhung juga, nak kena apanya mengumpat juga. Maka Allah tidak pedulikan lapar dan dahaga kita. Jadi yang mana kalau kita baca dalam sepotong hadis, bagaimana Rasulullah memperingatkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Pasal apa? Pasal Allah tak berhajat pada puasa-puasa yang cuma menahan lapar dan dahaga tapi mulut tu jahat. Perangai itu pun duk jahat lagi. Allah tak berhajat kepada puasa yang demikian. Maka dia cuma beroleh lapar dan dahaga, sedangkan orang yang dia jaga akhlak dia, jaga tutur kata dia, jaga kesabaran dia, dia dapat ganjaran yang berlipat ganda. Jadi hak tu kena ingatlah bila kita puasa. Dan bila disebut kata perkataan yang dusta, bohong ni, bohong yang kecil ke bohong yang besar, semua tu nama bohong. Dan bila kata bohong, tidak ada pengecualian. Mak bohong anak, suami bohong isteri, bohong hak jenis yang bohong yang tidak dibenarkan lah. Bila nama bohong yang tidak dibenarkan, maka itu adalah bohong. Bila kata bohong, puasa kita pun habis macam tu saja. Kalau kita baca lah, kita tengok sepotong riwayat daripada Abdullah bin Amir, dia kata, pada suatu hari ibu aku memanggil aku, dan ketika itu Rasulullah sedang duduk di rumah aku. Abdullah bin Amir ni dia anak. Dia kata satu hari mak aku panggil aku. Lepas tu Rasulullah ada di rumah dia masa tu. Yang mak ni kata, "Mai sini, mai mak nak bagi benda. Mai sini mak nak bagi benda." Maka bila Rasulullah dengar apa perkataan mak dia tu, Nabi tanya, "Nak bagi apa dekat anak ni? Nak bagi apa dekat anak? Tadi panggil anak tu, nak bagi apa dekat anak?" Maka mak dia kata, "Nak bagi kurma dekat anak ni." Maka Rasulullah kata, "Kalau engkau tidak memberikan sesuatu, tercatat satu dosa kebohongan atas dirimu." Jadi kita pun dalam kita nak mendidik anak berpuasa, dalam kita nak mendidik anak nak buat kerja-kerja kebajikan, nak suruh basuh pinggan ke dan sebagainya, kita kata apa? Kalau puasa hari ni sekali ayah beli kereta kontrol, tapi tak beli pun, duk bajet kata sekali dia lupa, sekali dia bukan nak teringat sangat. Kita duk promote, kita duk canang hak nu hani ni kalau adik puasa bagi RM50, kalau adik puasa boleh. Tapi kita tak bagi pun. Tak bagi, yang tu dah kira bohong lah pada diri kita tu. Ibu berbohong kepada anak, ayah berbohong kepada anak. Jadi bohong itu kita kata dia tak ada pengecualian apa-apa. Bohong besar dia jadi bohong besar, bohong kecil dia jadi bohong kecil. Jadi bohong-bohong kecil yang lagu ni pun kita kata kita kena jaga. Kalau tidak, puasa kita dia jadi cari. Pipi kita kata pasang Ramadan dengan anak tunjuk ni nak ayam nyok.
Nak mi goreng, nak cucuk, kita tahu. Sagi kita beli. Sagi kita tengok kedai depan sana kita beli. Lah langsung tak beli apa pun. Balik dengan yang lagu tu ya. Jadi hak tu pun kita kata kita kena jaga. Kebohongan yang kadang-kadang kita berasa lagu tak ada apa. Tapi sebenarnya bila dia kebohongan, dia dikira kebohongan. Kemudiannya, antara sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah bila mai Ramadan, sebagaimana yang kita baca hadis daripada Ibnu Khuzaimah tadi, menghidupkan malam Ramadan. Menghidupkan malam Ramadan ini tidaklah diperintah dengan suruhan yang berat. Maka kerana itu, bagi saya sendiri pun, kita tak mau duk paksa-paksa orang sangat. Ataupun baik anak kita sendiri, tak mau dia nak paksa, mai jom kita pergi sembahyang tarawih. Malam-malam semua kena sembahyang tarawih. Malam-malam semua kita kena baca Quran. Kita sendiri pun kita kata bukanlah kemah tiap-tiap malam duk buat kerja-kerja hak yang lagu tu. Tapi tiba-tiba kita nak suruh yang di bawah kita tu hampa kena buat yang lagi elok daripada kita. Kita sendiri pun tak tahu tu. Jadi yang sebenar kalau kita perhatikan dalam bab menghidupkan malam Ramadan ini, sememangnya menghidupkan malam Ramadan ganjarannya hebat, ganjarannya banyak. Tapi walaupun demikian kita perhati tengok cara pengajaran Rasulullah. Abu Hurairah kata, adalah Rasulullah menggalakkan kami untuk melakukan qiyam Ramadan dengan suruhan yang tidak memberatkan. Beliau bersabda, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan ini, menghidupkan malam Ramadan kerana iman dan mengharapkan pahala daripada Allah, nescaya diampun dosanya yang telah lalu. Maknanya nak menghidupkan malam-malam Ramadan itu, walaupun ganjarannya banyak, tapi Rasulullah sendiri tidak mewajibkan kepada para sahabat. Nabi sendiri tak kata, ni bulan Ramadan mai sebulan je dalam setahun. Janganlah duk malah, janganlah duk balok. Mai jom setiap malam mai kita menghidupkan malam Ramadan. Rasulullah tak paksa macam tu. Rasulullah menggalakkan untuk masing-masing melatih diri dia takat mana yang mampu hidupkan malam Ramadan. Tapi pada 10 malam yang akhir berbeza. Kalau 20 malam yang awal, okey, belajar-belajarlah buat 20 malam yang awal. Belajar-belajarlah tadarus Quran. Belajar-belajarlah solat malam. Belajar-belajarlah kita kata mangkit tengah malam minta doa dekat Allah. 20 malam Ramadan yang awal kita kata belajar melatih diri. Cuba buat. 10 malam yang akhir lain, berbeza. Pasal 10 malam yang akhir ada Lailatul Qadar. 10 malam yang akhir Nabi ikat kain dia. Ikat kain ni makna supaya makan tu tak banyak. Kontrol pemakanan kita. Tak mau malah-malah, tak mau duk lena banyak. 10 malam yang akhir Nabi ikat pinggang. 10 malam yang akhir Nabi gerak isteri-isteri Nabi untuk hidupkan malam-malam Ramadan. Supaya apa? Supaya masing-masing insya-Allah boleh Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar itu ada pada 10 malam yang akhir. Sebagaimana disebut oleh Aisyah kata Rasulullah ni bila masuk 10 yang akhir, Nabi menghidupkan malam Ramadan itu. Nabi gerak isteri dia, Nabi ikat kain dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan juga Muslim. Jadi kita pun kita kata buat ikut sunnah Rasulullah yang demikianlah. Kalau kita kata solat tarawih itu, kalau kita baca daripada hadis, Rasulullah buat 3 malam. Lepas itu Rasulullah tak buat. Jadi kita kata perkara itu bukanlah menjadi satu kelaziman pada tiap-tiap malam. Yang ni pun bukanlah saya kata kat tuan-tuan perempuan, tak usah duk pergi tiap-tiap malam lah masjid, buatlah selang-selang. Bukan saya kata lagu tu dah. Cuma Rasulullah tidak melakukan sepanjang bulan Ramadan bimbang diwajibkan amalan tersebut. Bimbang dia akan memberatkan pada umat beliau. Tapi Rasulullah menggalakkan siapa yang mampu, siapa yang boleh buatlah tiap-tiap malam. Yang tu lebih baik. Dan perlu kita ingat, Ramadan dia bukan mengajar kita buat satu kerja hangat-hangat tai ayam. Waktu semangat kita pulun, lepas tu kita tak buat dah.
Amalan yang paling disukai Allah adalah amalan yang berterusan, istiqamah walaupun sikit. Maknanya, kalau di bulan Ramadan kita buat 30 hari solat tarawih, solat malam. Bila mai Syawal langsung tak ada apa. Bila mai bulan-bulan hak selepasnya langsung tak ada apa. Islam tak ajak amalan hak yang lagu tu. Islam ajak amalan biarlah sikit tapi berterusan. Kita buat di bulan Ramadan tadarus, kita buat di bulan Ramadan solat malam. Syawal pun kita buat, bulan-bulan yang seterusnya pun kita buat. Itu yang kita kata amalan yang paling disukai Allah. Sebab tu 20 malam yang awal Nabi tak apa tekankan sangat untuk menghidupkan malam Ramadan. Rasulullah Rasulullah perintah dengan suruhan yang tidak berat. Tapi bila 10 yang lah, hak tu memang kita pulun. Hak tu memang Rasulullah pulun untuk nak dapat Lailatul Qadar. Pasal di situ ada Lailatul Qadar. Lepas daripada Ramadan, kita kena ingat amalan yang kita buat di bulan Ramadan sepatutnya berterusan sampailah ke bulan-bulan yang lainnya. Itulah sebenarnya kita kata pelajaran yang disebut dalam agama kita. Kemudiannya tuan-tuan puan-puan, kita kata dalam kita melakukan amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, selain daripada salat malam, selain daripada berdoa, kita juga bertadarus Al-Quran. Bertadarus Al-Quran ini kalau kita perhatikan, malaikat Jibril turun kepada Rasulullah, tadarus Quran dengan Rasulullah. Kita kata pada tiap-tiap malam. Sebagaimana dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan pada bulan Ramadan. Dan dermawannya Rasulullah itu lebih menonjol pada bulan Ramadan. Dan di tiap-tiap malam bulan Ramadan ini, malaikat Jibril berjumpa dengan Rasulullah, dibawanya Rasulullah mempelajari Al-Quran, tadarus Al-Quran. Jadi kita kata amalan ini kita boleh lakukan. Cuma yang lebih tepat sama dengan kita belajar membaca Al-Quran sama-sama kita, bertadarus Al-Quran sama-sama kita. Yang lebih utama itu juga untuk kita sama-sama memahami maksud isi kandungan Quran tu. Baca memang kita boleh baca tapi kita tak dapat apa pengajaran yang ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu perlu untuk kita baca dan perlu untuk kita amalkan. Barulah insya-Allah dia jadi makna untuk diri kita. Dia dapat menjadi pedoman dan panduan pada diri kita. Jadi yang ni yang mana kalau kita perhati tengok, beberapa perkara yang sepatutnya untuk sama-sama kita rebut di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini yang sebenar pilihan kita lah. Pilihan kita sama ada kita nak kaut keuntungan Ramadan itu melipat gandakan amal soleh kita, ataupun kita buat takti saja Ramadan itu, yang mana akhirnya akan merugikan diri kita. Yang ni semua kita kata pilihan kita. Dan pilihan kita itu yang sebenar dia berkait rapat dengan jiwa yang kat dalam ni. Kita sendiri boleh tengok diri kita lagu mana lah. Bila mai Ramadan, kita excited tak nak sambut Ramadan? Kalau tak excited, tak apalah, tu satu bab. Tapi kita boleh tahu dah lagu mana keadaan kita. Bila mai raya, kita excited tak nak sambut raya? Teruja tak untuk nak sambut raya? Teruja nak sambut raya pasal apa? Pasal hari raya, hari terbuka banyak, boleh makan macam-macam jenis. Kita teruja dengan sebab itu ke? Ataupun sebab kita teruja yang inilah hari perayaan umat Islam. Tapi dalam masa yang sama kita berasa sedih. Kalau sahabat dia berasa sedih bila Ramadan tu nak berakhir, sebab ganjaran-ganjaran tu tak ada lagi dah di bulan-bulan yang lainnya. Jadi di sini yang mana untuk kita sama-sama menilai diri kita. Kalaulah Ramadan ini kita mampu untuk nak berusaha membentuk diri, merebut segala yang ada pada ganjaran Ramadan, itulah satu tanda insya-Allah
alhamdulillah, cahaya keimanan itu kuat dalam diri kita. Kita boleh lawan diri kita, lawan nafsu kita, belajar membentuk diri kita, mendekatkan diri pada Allah. Tapi kalaulah di bulan Ramadan ini sama macam bulan-bulan yang lainnya, ni macam bulan yang Syakban ni, kita lagu ni juga tak ada buat apa-apa sangat. Mai Ramadan pun tak ada apa-apa sangat, biasa aja. Maka itu menunjukkan bahawa pengajaran-pengajaran yang kita dengar daripada hadis Rasulullah, daripada ayat Al-Quran, dia belum lagi masuk kat dalam jiwa kita ni. Dia tak jadi sebati lagi dengan diri kita. Jadi hak tu yang mana saya kata, kalau itulah keadaannya, kita kena membentuk diri kita. Kita kena usaha polish karat-karat hitam-hitam yang ada kat dalam ni, lawan juga untuk cuba dekatkan diri pada Allah dengan amal-amal soleh, ganjaran-ganjaran yang Allah sebutkan di sini. Sebab kita kata setan-setan, jin-jin tak ada dah. Melainkan kalau kita jahat, kita sendirilah hak jahat. Kalau kita balok, kita sendirilah yang balok. Diri kita tu sendiri yang sebenarnya. Betapa kuat pengaruh syaitan pada kita, ataupun betapa kuat kesungguhan kita untuk menyucikan jiwa kita. Jadi setakat itulah dulu apanya pada pagi ni, serba ringkas dari sudut keterangan-keterangan bagaimana untuk sama-sama kita menghayati Ramadan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sama-sama lah, bukan sekadar sebagai satu halwa telinga, tapi kita dah boleh dah untuk nak membentuk diri kita itu beramal dengan sunnah Rasulullah di bulan Ramadan. Wallahu a'lam.